Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam sejahtera. Salam satu Malaysia, tolak fitnah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wa nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi lazim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Yang berbahagia Tan Sri Pengurusi Tetap dan Yang Berhormat Datuk Timbalan Pengurusi Tetap, Yang Amat Berhormat Datuk Sri Muhammad Najib Tun Abdul Razak, Presiden UMNO, dan Yang Amat Berbahagia Datuk Sri Rosmah Mansor, Yang Amat Berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad, dan Yang Amat Berbahagia Tun Dr. Siti Hasbah Muhammad Ali, Yang Amat Berbahagia Tun Abdullah Haji Ahmad Badawi, Naib-Naib Presiden Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi, Datuk Seri Hishamuddin Tun Husin, Datuk Seri Syafi'i Afdal, Ketua Pergerakan Wanita Datuk Seri Sarizat, Ketua Pergerakan Pemuda Saudara Khairi Jamaluddin, Ketua Pergerakan Puteri Datuk Rosnah Rashid Selin, Setiausaha Agung, ahli-ahli Majlis Tertinggi UMNO, Sidang Perwakilan dan Permati yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita telah pun dapat sama-sama menunaikan tanggungjawab kita di persidangan agung tahun ini, dan telah pun kita mengambil kesempatan untuk berbincang, berbahas mengenai perkara-perkara yang menjadi perkara pokok bagi kepentingan orang Melayu, agama Islam dan juga rakyat Malaysia. Di awal ucapan ini, izinkan saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden kita. Di atas kepimpinan beliau yang cukup hebat, dan ini telah pun dapat dinyatakan dengan jelas dalam ucapan dasar penting yang telah pun disampaikan kepada kita beberapa hari yang lalu. Ucapan Presiden memberikan keyakinan kepada kita bahawa kita bukan saja berada di pihak yang benar, malah kita adalah pasukan pilihan yang insya-Allah dengan izin Allah akan berjaya di dalam pilihan raya yang akan datang ini insya-Allah. Datuk Seri Presiden kita telah pun membakar semangat kita untuk terus bekerja dengan lebih gigih agar matlamat perjuangan parti kita untuk agama, bangsa dan negara ini akan tercapai di masa-masa yang akan datang. Saya ingin mengambil kesempatan di awal ucapan untuk merakamkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden
yang sepanjang masa memberikan kepercayaan kepada saya selaku timbalan Presiden dan timbalan Perdana Menteri untuk membantu beliau dalam urusan-urusan negara dan urusan parti. Sesuatu yang amat saya sanjung tinggi dan saya hargai. Di awal ucapan juga saya ingin mengambil kesempatan selaku pengurusi jawatan kuasa pengurusan parti untuk mengucapkan setinggi-tinggi syabas dan juga tahniah kepada pembahas-pembahas dan juru cakap yang telah pun membahaskan usul-usul yang telah pun kita bentangkan dan diluluskan dengan begitu tuntas dan berhikmah sekali. Selaku Menteri Pelajaran, saya nak berikan gradingnya. Gradingnya ialah cemerlang, jayyid jiddan, iaitu yang agak terbaik sekali. Selaku jawatan kuasa pengurusan parti juga, saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada urus setia kita yang telah pun berjaya untuk mengendalikan Perhimpunan Agong kita pada tahun ini dengan begitu kemas, licin dan lancar sekali. Khususnya kepada Setiausaha Agong parti kita, Setiausaha Kerja dan seluruh pegawai-pegawai di ibu pejabat yang telah bekerja keras hingga berjayanya kita mengadakan perhimpunan pada kali ini. Saya akan mengambil masa yang tidak terlalu panjang kerana yang penting ialah untuk menunggu amanat daripada Yang Amat Berhormat Presiden parti kita yang harus dapat diselesaikan mungkin sebelum masuk waktu maghrib insya-Allah. Pertamanya selaku Menteri Pelajaran, saya ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih kepada para perwakilan yang telah pun menyokong sepenuhnya Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Pelan ini yang telah pun kita rangka dan insya-Allah akan siap dalam beberapa minggu ke hadapan dalam bentuk laporan akhir, merupakan suatu dokumen yang amat penting sekali, iaitu manifestasi di atas kesungguhan pimpinan kerajaan dan parti Barisan Nasional kita untuk mengangkat darjat pendidikan negara kita ke suatu tahap yang lebih tinggi dan lebih kualiti lagi. Saya ingin mengambil kesempatan di sini untuk merakamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden selaku Perdana Menteri yang telah pun memberikan sokongan penuh pada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, termasuk di peringkat awal ini menyediakan peruntukan RM500 bilion dalam bajet 2013 untuk kita menjayakan pelaksanaannya mulai pada tahun hadapan. Terima kasih kita ucapkan. Saudara-saudari sekalian, kita sudah pun berada di peringkat yang agak terakhir sebelum kita menghadapi cabaran penting, iaitu pilihan raya umum yang ke-13. Selaku pengarah pilihan raya, saya ingin menyatakan kita telah pun bekerja dengan begitu keras sekali. Saya sendiri telah pun mengambil langkah-langkah untuk turun ke semua negeri untuk melihat dan menyaksikan sendiri apakah yang berlaku di peringkat akar umbi dan juga dapat menyaksikan segala persiapan-persiapan yang telah pun diambil untuk menentukan supaya waktu mana kita menghadapi pilihan raya, rakyat jelata sudah pun bersedia untuk memberikan kita mandat baru kepada UMNO dan Barisan Nasional untuk menerajui negara 5 tahun lagi yang akan datang. Saya rasa saya sudah bekerja kuat, tetapi saya nak menyatakan Yang Amat Berhormat Presiden Parti dan Perdana Menteri bekerja lebih kuat daripada saya. Saya kira saya sudah turun ke negeri beberapa kali. Saya ada rekod dan data, tapi bila saya semak kembali
bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Presiden Parti sudah turun lebih kerap daripada saya. Bermakna cabaran bagi saya dan saudara sekalian untuk bekerja lebih kerat bagaimana yang telah pun ditunjukkan oleh Yang Amat Berhormat Presiden Parti kita. Oleh sebab itu saya nak mengambil kesempatan yang tidak berapa panjang ini untuk hanya menyampaikan pesanan yang agak akhir kepada saudara-saudara pimpinan parti yang ada di dalam persidangan kita pada kali ini, iaitu apa yang saya sebutkan sebagai 7 rukun kemenangan ataupun 7 commandments of victory for Barisan Nasional, untuk UMNO dan Barisan Nasional. Kita percaya bahawa perang pilihan raya yang kita akan hadapi nanti adalah suatu cabaran yang amat getir. Presiden parti telah pun kerap mengingatkan kita betapa kita harus berada dalam keadaan yang lebih bersedia daripada biasa untuk membolehkan kita meraih sokongan daripada rakyat jelata. Presiden parti bagaimana biasa, kalau dalam soal perang sebagai contoh adalah ketua turus. Saya adalah sebagai hanya seorang pembantu untuk nak menggerakkan bala tentera kita untuk menggempur musuh yang ada di hadapan kita. Dan untuk menjamin kejayaan kita ini, ada beberapa perkara utama yang harus kita berikan perhatian. Pertamanya ialah patuh kepada pemimpin. Ketaatan dan kesetiaan adalah suatu perkara yang wajar, malahan wajib untuk kita ikuti dan kita laksanakan. Kita harus menerima segala bentuk keputusan-keputusan yang akan dibuat oleh pemimpin parti kita mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pilihan raya. Sama ada ia berkaitan dengan tugas, tanggungjawab yang harus kita lakukan, ataupun ia berkaitan dengan soal pemilihan calon dan juga kawasan-kawasan pilihan raya yang ditetapkan untuk setiap komponen parti. Yang penting bagaimana biasa ialah untuk kita menentukan kita mencapai kemenangan yang besar, dan untuk itu juga kita harus melaksanakan tugas dan tanggungjawab kita mengikut panduan bagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan prinsip sami'na wa ata'na, iaitu kami dengar dan kami patuh sebagai bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks parti, sami'na wa ata'na adalah lambang keyakinan kita kepada pucuk pimpinan parti kita. Ibarat pesan bijak bestari, tanda berkawan seiring jalan, pantang sekali bersilang langkah. Tanda beriman adat sepadan, pantang sekali berpaling tadah. Keduanya, saudara, ialah untuk kita mengatur strategi kita yang tepat. Ini telah pun kerap kita sebutkan dalam pertemuan-pertemuan kita di semua peringkat. Waktu saya turun ke negeri-negeri, diberikan taklimat oleh pengurusi-pengurusi perhubungan dan Barisan Nasional di bilik-bilik perang ataupun war room. Hal ini kita nyatakan kerana mungkin ada sedikit kelainan di antara satu negeri dengan negeri-negeri yang lain. Walau apapun, yang penting di sini ialah untuk kita mempertahankan segala kekuatan yang kita ada, menentukan kawasan-kawasan yang sudah pun kita menangi, negeri-negeri yang masih dikuasai oleh Barisan Nasional terus kekal di bawah Barisan Nasional. Kawasan-kawasan yang kita kalah dalam pilihan yang lalu, hendaklah kita tebus semula kekalahan supaya kita beroleh kejayaan yang lebih besar lagi dalam pilihan raya yang akan datang. Sebab itu, untuk ini adalah tentu mustahak bagi pimpinan di peringkat negeri khususnya diikuti di peringkat bahagian dan cawangan. Apa sahaja perkara-perkara yang telah pun diputuskan khususnya di peringkat nasional, diikuti di peringkat negeri, dilaksanakan dan diterjemahkan dalam bentuk tindakan-tindakan yang berkesan untuk membolehkan kita meraih sokongan besar dalam pilihan raya ini.
Soal yang ketiga ialah untuk kita fahami peranan dan tanggungjawab yang perlu kita laksanakan. Saya percaya saudara-saudara yang sudah bersama-sama dalam gerakan pilihan raya sejak dahulu lagi, sepatutnya sudah dapat juga memikirkan tentang bagaimanakah tugas dan tanggungjawab yang nak kita pikul ni dapat kita pikul dengan secara yang lebih bersungguh-sungguh. Kerana kita tahu di hadapan kita itu adalah suatu cabaran di mana gerakan yang dilakukan oleh musuh-musuh parti kita, oleh pihak parti-parti pembangkang yang telah pun kita bincang panjang lebar di sini, ideologi songsang yang mereka amalkan yang boleh membawa kesan buruk kepada masa depan generasi kita di Malaysia, tidak harus kita biarkan berlaku secara berleluasa. Maka benteng kukuh yang harus kita bina ini ialah waktu kita mengadakan persiapan-persiapan untuk menghadapi pilihan raya. Sebab itu setiap kita ini ada peranan, walau sekecil mana sekalipun. Dalam peperangan sebagai contoh, ada jawatan-jawatan daripada kapten, sarjan dan sebagainya. Setiap mereka ini ada tugas, ada tanggungjawab walau sekecil mana sekalipun. Dan kalau ia dapat dilaksanakan secara tersusun dan rapi, maka saya yakin matlamat kita untuk mendapat kemenangan yang besar ini akan beroleh kejayaan. Soal yang kelima, keempatnya, ialah kita mengenali musuh. Dalam beberapa siri perbincangan kita, sejak kita di persidangan ini, kita telah pun mendengar kupasan panjang lebar tentang siapakah musuh kita. Musuh kita PAS yang kita sebutkan sebagai menjadi kuda tunggangan PKR dan DAP. Saya telah pun menyebutkan waktu peresmian Pergerakan Pemuda, Wanita dan Puteri bagaimana masalah yang telah pun dibangkitkan, yang telah pun menyebabkan masyarakat Islam keliru. Perpecahan umat Islam yang berlaku disebabkan berbagai-bagai cara yang dilakukan oleh pihak parti ini yang menyebabkan keadaan orang Melayu masih hari ini dalam keadaan yang tidak bersatu. Musuh kita adalah parti PKR, DAP yang rasis. Tetapi di samping kita mengenali musuh kita ini atas nama, kita tahu juga gerakan yang mereka lakukan di setiap peringkat. Di peringkat nasional, di peringkat kawasan, di peringkat cawangan, di peringkat akar umbi. Gerakan musuh kita harus kita perhatikan. Jangan kita biarkan mereka tembusi setiap kawasan kita. Dan sebab itu gerakan untuk kita memperkukuhkan kubu kita sebagai tanggungjawab kita ini haruslah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Soal yang kelima ialah apa yang disebutkan soal kejapkan perpaduan. Ya, ini yang penting ialah untuk kita merapatkan barisan kita, perkukuhkan perpaduan dan juga selaraskan tindakan kita di semua peringkat. Semua infanteri kita, baik pergerakan wanita, pemuda, puteri, pimpinan di peringkat bahagian, di peringkat negeri, saya kira adalah amat penting untuk bergerak secara sederap dalam setiap langkah yang kita ambil untuk menentukan jangan timbul perbalahan. Mesti diperkukuhkan perpaduan. Waktu saya turun ke bawah, saya melihat sendiri bagaimana kesedaran masyarakat, pengundi-pengundi di semua peringkat sudah begitu terserlah. Mereka hari ini sudah sedar dan insaf bahawa kepimpinan UMNO dan Barisan Nasional, khususnya di bawah Presiden Parti kita, telah membawa satu proses transformasi yang agak luar biasa. Mereka sudah dapat merasakan sentuhan yang telah pun kita laksanakan sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Yang mereka mahu sekarang ialah melihat parti kita terus kukuh dan kuat. Dan sebab itu bagi saya, cabaran pemimpin yang ada di setiap peringkat, terutamanya di peringkat bahagian, dalam nak mengukuhkan jamaah kita, jangan bangkitkan isu-isu baru, jangan timbulkan masalah-masalah yang boleh merundung keadaan kita menjadi lebih lemah daripada apa yang kita lihat berlaku pada masa-masa yang lepas. Maka tanggungjawab kita ialah untuk kita sama-sama perkukuhkan kedudukan kita
Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa anqazakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Yang bermaksud, berpegang teguhlah kamu sekalian pada tali Allah, yaitu agama Islam, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan, yaitu semasa jahiliyah dahulu. Lalu Allah menyatukan di antara hati kamu, sehingga kamu bersatu padu dengan nikmat Islam, maka menjadikanlah kamu dengan nikmat Allah itu orang-orang Islam yang bersaudara. Dan kamu dahulu telah berada di tepi jurang neraka disebabkan kekufuran kamu semasa jahiliyah. Lalu Allah selamatkan kamu daripada neraka disebabkan nikmat Islam juga. Demikianlah Allah menjelaskan pada kamu ayat-ayat keterangannya supaya kamu mendapat petunjuk dan hidayahnya. Perkara yang keenam, saudara, ialah keadaan kita yang sentiasa harus bersiap siaga. Dalam peperangan, setiap ketika dan saat itu adalah penting. Kesiapsiagaan kita bukan saja dari segi fizikal, kesiapsiagaan kita dari segi mental dan rohani. Karena peperangan ini adalah suatu cabaran yang maha hebat. Saya sendiri berada dalam parti sekian lama, telah melalui pelbagai-bagai pilihan raya umum, telah bersama-sama dalam pilihan raya kecil. Saya percaya saudara juga faham bahawa pilihan raya yang akan datang agak lebih besar cabarannya daripada pilihan raya sebelum daripada ini. Sebab itu persiapan ini adalah amat penting bagi kita. Termasuklah kesihatan tubuh badan kita, akal fikiran kita. Segala gerakan yang kita nak lakukan mengambil kira bahawa kita harus dapat menjangka bilakah pihak pembangkang boleh menyerang kita. Bukan saja waktu pilihan raya berlaku, mulai daripada sekarang pun kita sedar dan faham. Mereka bergerak di seluruh pelosok negara. Pemimpin pembangkang telah pun melancarkan gerakan untuk berkempen sebelum pilihan raya, menyediakan bas, jet, lori dan sebagainya, tempur ke banyak kubu-kubu kita yang mereka jangka adalah suatu yang agak sukar dan amat mencabar bagi kita. Sebab itu untuk kita memastikan kita berada dalam keadaan siap siaga yang sebenarnya, maka kita nak tentukan, saya nak sebutkan sini supaya bilik gerakan ataupun war room yang telah berbentuk di peringkat negeri dan di bawah itu adalah di peringkat bahagian-bahagian, ada pihak yang telah pun dipertanggungjawabkan. Saya hendak supaya ianya mula digerakkan sepenuhnya mulai hari ini sampailah tiba waktu pilihan raya, bila waktu mana diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Presiden Parti kita. Jangan kita leka, jangan kita lalai. Segala bentuk logistik yang biasa disediakan, hendaklah kita lengkapkan setiap peringkat, termasuklah di peringkat cawangan kita sekalipun. Saudara sekalian, yang akhirnya tetapi yang juga amat penting ialah kita berjuang habis-habisan. Kita berjuang habis-habisan hingga ke saat-saat terakhir. Kita tahu di peringkat akhir, kalau kita ambil jadual waktu pemilihan ataupun pilihan raya, waktu mana parlimen itu akan dibubarkan, waktu mana Suruhanjaya Pilihan Raya akan mengumumkan tarikh penamaan calon, waktu manakah kempen-kempen akan berlangsung, dan hari kita membuang undi ataupun D-Day itu. Saya jangka setiap peringkat hari-hari sebegini, sampailah hari penentuan itu, maka gerakan dan asakan yang akan dibuat oleh pihak pembangkang adalah lebih hebat daripada biasa. Kita jangkakan mereka berada dalam keadaan yang cukup desperate. Mereka sudah merupakan desperado. Mereka jangkakan mereka tidak akan mendapat sokongan rakyat. Sekarang pun mereka sudah rasa begitu tergugat selepas Perhimpunan Agung UMNO dengan suara yang lantang daripada saudara-saudara sekalian. Mereka sana di luar sana
khususnya di pihak parti-parti lawan sudah mula gementar, sudah mula rasa cukup bimbang bahawa pilihan raya ini tidak tentulah suatu yang agak mencabar bagi mereka. Maka sebab itu kita harus berhadapan dengan semangat yang kental, yang berani. Bagaimana kisah ketabahan saya dimaklumkan oleh Ustaz yang saya kenali menyebutkan soal ketabahan Ja'far bin Abu Talib yang berjuang hingga ke titisan darah terakhir dalam peperangan Mu'tah, bukan Mu'ta'ah. Peperangan Mu'tah ini sebagai teladan. Dalam pertempuran itu dia telah mematahkan kaki kudanya, ceritanya. Hanya semata-mata kerana tidak mahu meninggalkan medan perang. Tatkala tangan kanannya yang memegang panji-panji Islam putus ditetak oleh musuh, tangan kirinya segera menyambar panji-panji Islam. Apabila tangan kirinya juga ditetak, beliau mengepit panji-panji dengan kedua-dua peha dan bahunya sambil menggigit untuk memastikan panji Islam tidak menyembah ke bumi. Akhirnya Ja'far bin Abi Talib gugur syahid apabila badannya terbelah dua, ditetak oleh musuh. Pokoknya di sini ialah semangat juang yang cukup kental, berani, dan kita tidak mahu melihat panji-panji UMNO dan Barisan Nasional tersungkur di bawah sana. Sebelum tersungkur, ada kawan kita yang akan bangkit bangun untuk menentukan agar panji kita terus berkibar. Patah sayap bertongkat paruh, patah paruh bertongkat siku, patah siku bertongkat dagu, patah dagu bertongkat kuku, biar putih tulang, jangan putih mata. Jadi penutupnya saudara, 7 rukun yang saya sebutkan tadi, ini nanti kita akan sebarkan dan harusnya dapat diteliti oleh setiap peringkat pemimpin dan ahli parti di seluruh negara untuk menentukan agar kita beroleh kejayaan. Kita nak menentukan kubu kuat tu, kita terus dipertahankan. Kawasan-kawasan yang mana kita kalah dapat kita tebus kembali. Kita telah menyebutkan tentang pentingnya kita patuh kepada pemimpin. Kita mengatur strategi yang tepat. Kita fahami peranan dan tanggungjawab yang kita perlu laksanakan. Kita sudah pun kenali siapa musuh kita. Kita kejapkan perpaduan kita. Kita berada dalam siap siaga dan kita berjuang berhabis-habisan untuk memastikan kemenangan UMNO dan Barisan Nasional. Bagilah kita sama-sama memberikan sokongan yang padu, yang tidak berbelah bagi kepada Yang Amat Berhormat Presiden Parti kita. Kita mendoakan beliau akan terus tabah, semangatnya akan terus bersemarak untuk memimpin parti dan masa depan kita yang lebih gemilang lagi. Kita yakinlah dengan perjuangan kita, kita berada di pihak yang benar. Ajaklah seluruh umat Melayu untuk berjuang bersama-sama kita untuk menegakkan agama, bangsa dan negara. Berdoalah agar mereka yang tersasar daripada landasan perjuangan akan kembali ke jalan yang benar. Saya hendak menutup ini dengan satu syair daripada Hamka. Malang mujur nasibnya bangsa, turun dan naik silih berganti, terhenyak lemah naik perkasa, hidup Malaysia. Hidup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.